Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sama-sama mendapat kerahmatan, keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kuliah maghrib kita pada malam ni. Baiklah, sama-sama kita mulakannya dengan Ummul Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعدد علم الله وزنة عرش الله ومداد كلمات الله بحق عظمة ذاتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang saya hormati pengurusi dan barisan kepimpinan surah An-Nur ini, seterusnya tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan muslimin muslimat, mukmin mukminat, sahabat, saudara, adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillah, kini telah kita berada di penghujung tahun 2023. Hanya lebih kurang 15 atau 16 hari saja lagi, insya-Allah 2023 bakal meninggalkan kita. Kehidupan kita menjelang di tahun yang baru 2024. Bagaimana kehidupan kita yang ke depan itu dari sudut ujian di sisi Allah dan pelbagai perkara-perkara yang lain, segala-galanya dalam ilmu dan rahsia Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan tahun hadapan, tahun yang lebih memberi kekuatan untuk kita terus meningkatkan amal ibadah, dan mudah-mudahan juga amalan yang telah kita kerjakan sepanjang tahun ini khususnya diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, untuk malam ni kita akan sambung perbincangan kita berdasarkan kepada sifat qiyamuhu binafsihi dan wahdaniyah.
InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung di halaman 118. Sebelum itu kita bacakan terlebih dahulu bait syair yang berkaitan dengan penyataan sifat Allah yang berkaitan dengan qiyamuhu binafsihi dan wahdahniyah ini. Kata musannif pengarang, qiyamuhu binafsi wahdaniyatun munazzaha awsafuhu sanniyatun. Maksud daripada bait syair tersebut, berdirinya Allah dengan dirinya sendiri dan wahdahniyah seraya dia disucikan. Hal keadaan sifat-sifatnya adalah tinggi. Tuan-tuan, kita telah pun membincangkan sifat qiyamuhu binafsi. Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri tanpa bergantung, bergayut atau bersandar dengan makhluk-makhluknya. Segala-galanya adalah atas kehendak, iradah dan kudrahnya. Maka ia berdiri dengan sendirinya dan mustahil Allah Subhanahu wa taala diumpamakan, disamakan dengan makhluk-makhluknya. Telah kita bincangkan, tiada bagi Allah mahal atau tempat, tidak terikat bagi Allah dengan tempoh masa, tempat mahupun keadaan. Kerana semua yang berkaitan dengan tempoh masa, tempat dan keadaan itu menggambarkan perkara itu hanya disandarkan kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah itu yang berbeza dengan makhluknya. Mustahil untuk dikait dan disandarkan Allah dengan disandarkan dengan tempat, masa dan keadaan. Ya tuan-tuan, insya-Allah pada malam ni kita terus sambung di halaman 118 untuk membicarakan sifat berikutnya, yakni wahdaniyah, Maha Esa Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkataan musannif dengan wahdaniyah adalah ma'tuf yang disandarkan kepada wujud dengan membuang huruf ataf yang ada hingga maknanya membawa maksud, dan wajib bagi Allah itu wahdaniyah. Wajib bagi Allah itu esa, tidak berbilang, tidak berkaitan dengan benda-benda yang lain. Segala-galanya memberikan ia gambaran keesaannya, yang disebutkan juga sebagai dengan maksud esa itu sebagai tunggal. Bukan maksud esa itu sebagai satu. Jika satu, ia masih boleh dikaitkan ada setengah, ada suku, ada 3 suku, atau dan seumpamanya kepada pecahan satu itu. Berbeza jika disebutkan sebagai esa, ia tak boleh nak digambarkan ada juzuk atau pecahan kepada kalimah esa berkenaan. Kata wahdahniyah ini adalah nisbah kepada al-wahdah yang membawa maksud esa, satu, ya, ataupun perkataan mudah dipahami oleh kita, satu yang bukan satu kepada bentuk yang dikaitkan dengan makhluk, tapi satu yang nak dikaitkan dengan Allah itu adalah menggambarkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, selepas ini ada beberapa perenggan yang disebutkan, yang dibahaskan dalam bentuk penyataan yang dikaitkan dengan tata bahasa Arab. Jadi mungkin saya tak akan tinggalkan penyataan itu, tak diuraikan dengan lanjut, ya, kerana perkara tersebut lebih sesuai secara ilmiahnya kepada mereka yang mempelajari bidang lughah ataupun dalam perbahasan bahasa ini. Maka huruf ya di situ adalah untuk nasab yang menunjukkan hubungan, sedangkan alif dan nunnya adalah untuk mubalaghah. Sebagaimana pula sebagaimana pada raqbani yang dinisbahkan kepada ar-raqbah. Ini perbahasan di kalangan ilmuwan-ilmuwan Arab lah, yang perkataan al-wahdaniyah itu daripada perkataan al-wahdah, bagaimana hal percahannya yang dinasab, yang dikaitkannya itu diberikan contoh seperti perkataan raqbani, diberikan contoh seperti perkataan sya'rani,
daripada perkataan asy-sya'ru. Ini semua dalam perbahasan ilmu lughah, ya, ilmu bahasa. Saya tinggalkan penjelasannya. Dan berkata Imam Yahya Asy-Syahawi bahawa tidak sah keadaan ya itu untuk nasab, kerana yang dimaksudkan adalah ketetapan wahdah dengan dirinya sendiri, bukan tetapnya suatu yang dinasabkan kepadanya. Dan beliau memilih menjadikan ya itu di situ untuk masdar kata terbitan, sebagaimana pada perkataan ad-daribiyah. Itu tuan dan Allah, ya, saya tak huraikan panjang dalam bab yang dikaitkan dengan persoalan tata bahasa ini. Saya terus masuk kepada perbahasan di kalangan ilmu kalam. Namun golongan yang pertama menjawab bahawa sesuatu itu dinasabkan kepada dirinya itu adalah untuk mubalaghah, nak menggambarkan sesuatu perkara yang dikaitkan dengan kebesaran keagungan Allah itu, sesuatu benda yang akan mendatangkan sesuatu benda yang menggambarkan keterujaan manusia tentang kebesaran keagungan Allah yang Maha Esa itu. Sebab itulah disandarkan dengan kalimah wahdaniyah, tidak dengan perkataan semata-mata al-wahdah, ya, digunakan perkataan wahdaniyah, tidak digunakan perkataan al-wahdah. Tuan-tuan, perbahasan mengenai wahdaniyah ini adalah semula-mula perbahasan dalam bidang ini. Kenapa ia dikatakan sebagai semula-mula perbahasan? Kerana daripada perkataan itu, maka dibahaskan daripada perkataan al-wahdah, wahdaniyah, kepada perkataan tauhid. Maka perbahasan yang berkaitan dengan kebesaran keagungan Allah ini adalah di dalam perbahasan ilmu tauhid. Sebab itulah dikatakan penyataan wahdah ini adalah suatu perbahasan ilmu yang sangat besar, ilmu yang membahaskan keesaan Allah yang terus menjurus kepada mengakui, mengimani kebesaran keagungan Allah yang esa. Sebab itu dikaitkan dengan ilmu tauhid, ilmu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Walau tak dinafikan, dalam perbahasan ilmu tauhid itu juga digunakan dengan ilmu nama-nama yang lain, usuluddin, ilmu kalam dan seumpamanya. Namun yang masyhur dibahaskan di kalangan para ulama dalam membahaskan ilmu ini, dikatakan ia sebagai ilmu tauhid, dari perkataan penyataan wahdaniyah. Seterusnya tuan-tuan, kerana itulah bidang ini dinamakan dengan nama yang mustaq, yang terambil darinya, hingga dikatakan dengannya sebagai ilmu tauhid, ya, ilmu yang membicarakan keesaan Allah, mengesakan Allah, mengimani Allah. Inilah perbahasan yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Itu yang besarnya, di samping membahaskan benda gaib, di samping membahaskan benda yang berkaitan dengan kerasulan rasul-rasul utusan Allah, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kerana besarnya perhatian dengannya, banyaklah peringatan dan pujian di atasnya, seperti yang terkandung, yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, seperti dalam suratul Baqarah ayat yang ke-163, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sadaqallahul azim, maksudnya, dan Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang keesaan Allah itu dengan menggunakan perkataan yang ada dalam Al-Quran ini, dengan perkataan wahid, al-wahdah, kepada sifatnya wahdaniyah,
maka perbahasan ilmunya ilmu tauhid. Ya tuan yang dirahmati Allah, yang dimaksudkan wahdaniyah di sini adalah esa Allah pada zatnya, esa Allah pada sifat-sifatnya, dengan makna tidak ada yang membandingi pada kedua-duanya. Esa Allah pada zat, tiada siapa yang boleh setara, sebanding, sehebat dengan keesaan zat Allah. Wahdaniyah dari sudut sifat-sifatnya, tiada siapa di kalangan makhluk yang setara, sebanding, seperti hebatnya sifat-sifat yang dimiliki oleh Maha Pencipta. Jadi kedua-dua ini dari sudut zatnya, sifatnya, di kalangan makhluk tak mampu nak menyaingi, membandingkan, memperumpamakan, ataupun apa-apalah perkataan yang nak meletakkan setaranya makhluk dengan Maha Pencipta adalah sesuatu yang mustahil. Sebab tu Allah ingatkan dalam Al-Quran, ada di kalangan manusia, wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andada yuhibbuhum kahubbillah. Ada di kalangan manusia yang menyekutu syirikan Allah ini, mereka mengambil sesuatu selain dari Allah, diletakkan sebanding dari sudut kecintaan makhluk itu kepada benda yang dia dewa-dewakan itu, sebagaimana dia meletakkan kecintaan kepada Allah. Perbuatan itu adalah syirik. Perbuatan itu suatu benda yang mengundang kebencian, kemurkaan Allah. Hal keadaan Allah tak boleh nak disebandingkan dengan makhluk-makhluknya. Walaupun hanya sekadar meletakkan kecintaan, atau meletakkan kebergantungan, atau meletakkan sesuatu penyerahan, tak boleh untuk disebandingkan antara yang Maha Pencipta dengan makhluk-makhluknya. Adapun Allah yang esa zatnya dengan makna tidak tersusun dari beberapa juzuk atau bahagian, maka tidak terdahulu pada mukhalafatuhu lil hawadis. Ya tuan dan Allah Subhanahu wa taala, esanya Allah pada zat, dia tak boleh nak dibandingkan dengan adakah zat Allah itu tersusun sebagaimana hal keadaan pada zat makhluk, pada jirim makhluk, jisim makhluk, jasad makhluk. Adakah boleh dibandingkan seumpama itu? Haram. Dan wajib untuk kita menolak mana-mana pahaman yang membandingkan penglihatan Allah sama macam penglihatan makhluk, pendengaran Allah sama macam pendengaran makhluk. Haram dan mustahil untuk disamakan. Sebab tu dalam salah satu sifat yang akan kita bincangkan ke masa ke depan, laisa kamislihi syai', ia tak sama dengan sesuatu yang ada pada makhluk-makhluknya. Esanya Allah pada sifat dengan makna ketiadaan berbilangnya dari satu jenis seperti dua kudrah atau lebih, maka akan datang pembicaraannya pada bait nombor yang ke-34 nanti. Jadi pada yang dikatakan pada sifatnya, kudrah Allah esa. Sami'un itu pada Allah esa. Iradah Allah esa. Begitulah sifat-sifat yang lain semua memberikan gambaran keesaan Allah, bukan berbilang. Bukan kuasa Allah tu dua atau lebih. Yang dikatakan sifat kudrah Allah itu bukan sifat kudrah dulu dan sifat kudrah yang ke depan berbeza. Tak, ia adalah dari zat yang sama. Untuk sifat itu digambarkan sebagai esa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi insya-Allah perbahasan berkaitan dengan kudrah itu akan dibahaskan dalam bait syair yang ke-34 yang berbunyi wa wahdatun aujabu laha. Keesaan Allah itu wajib bagi kudrahnya tadi, bagi Allah adalah wajib bersifat esa, ya. Dan begitulah juga esanya Allah dari sudut perbuatan, af'al. Ya tuan, di sini kita menemui 3 perbahasan. Esanya Allah dari sudut zat. Kedua, esanya Allah dari sudut sifat. Ketiga, esanya Allah dari sudut af'al, perbuatan. Jadi dia tidak boleh untuk disandarkan berbilang-bilang terhadap zatnya, sifatnya yang dikaitkan. Kalau kudrah itu satu je, bukan ada kedua, bukan ada ketiga. Begitulah sifat-sifat yang lain. Begitulah tentang af'alnya yang akan dihuraikan nanti sekejap lagi, perbahasan yang berkaitan dengan ketiga perkara ini secara lebih terperinci. Dan esanya af'al atau perbuatan dengan makna tidak adanya taksir, yakni pemberi bekas bagi selainnya dalam satu perbuatan di antara beberapa perbuatan, maka perbahasannya juga akan diperoleh dengan lebih detail pada bait syair yang ke-45 pada masa akan datang, yang berbunyi fa khaliqun li 'abdihi wa ma 'amila. Ya tuan dan Allah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan untuk hamba-hambanya dan melakukan sesuatu itu berdasarkan kepada kehendaknya. Maka perbuatannya itu dikatakan juga esanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan Allah, jadi daripada 3 kalimah yang kita baru perdengarkan tadi, wahdahniyah Allah dari sudut zat, wahdahniyah Allah dari sudut sifat, wahdahniyah Allah dari sudut af'al. Maka 3 benda ini nak menjelaskan untuk kita lebih memahami lagi dengan lebih mendetail daripada penyataan yang ada. Ia menolak kalau ada sesiapa yang cuba menyandarkan kepada sesuatu yang ada 5 benda ini adalah sesuatu yang tak layak bagi Allah. 5 perkara yang dinafikan oleh pengarang. Yang pertama, kam muttasil pada zat, yakni tersusunnya zat dari beberapa juzuk. Itu tuan hati Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbahasan yang dibahaskan oleh ulama Usuluddin Ilmu Tauhid, wahdaniyah Allah pada zat ini. Oleh itu, kalau ada pandangan yang menyatakan pada zat Allah itu ada kam muttasil, ada sesuatu yang tersusun pada zat Allah yang terbentuk dari beberapa bahagian, yang terbentuk dari beberapa juzuk, adalah pandangan yang terkeluar daripada wahdahniyah Allah dari sudut zatnya. Jadi kalau ada orang kata, takkanlah Allah yang melihat, memandang, mendengar, berkata-kata, strukturnya tak sama macam makhluk. Dia nak umpamakan ada struktur juzuk-juzuk tertentu macam makhluk. Tak boleh dipadankan begitu. Sesiapa yang memberikan contoh tentang wahdahniyah Allah itu dengan menggunakan pendekatan kam muttasil pada zat, yakni Allah itu tersusun zatnya dari beberapa bahagian atau dari beberapa juzuk, pandangan ini adalah sesat. Pandangan ini adalah terkeluar dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu tuan nanti Allah Subhanahu wa taala, ya, perbahasan kitab Mutiara Ilmu Tauhid ini memang perbahasan yang tinggi.
Ya, justru itu yang penting bagi kita orang awam ni memang membahaskan tentang wahdaniyah Allah. Allah itu wajib baginya Esa. Fakta yang pentingnya meyakini Allah itu Esa. Bukan dua, bukan tiga, bukan lebih. Manakala diperincikan oleh para ulama ilmu tauhid, Esanya Allah itu adakah terbentuk dalam berbagai juzuk, terbentuk dari bahagian-bahagian? Tak boleh untuk diumpamakan begitu. Esanya bagaimana? Ilmunya. Tak boleh nak dibayang-bayangkan. Tak boleh nak diberikan seumpama sebagai contoh atau diperumpamakan. Tak boleh. Haram. Bahkan mustahil disandarkan benda itu kepada Allah Azza wa Jalla. Istilah pertama, kam muttasil fi zat. Ini pandangan yang salah kalau ada yang menyatakan zat Allah itu tersusun dari beberapa juzuk. Salah, batal, sesat pandangan itu. Atau wahdaniyah zat Allah, ini sifat Allah, zat Allah ini dan af'alnya juga nak menolak kam mumfasil pada zat. Maksudnya untuk menolak berbilang-bilangnya zat bahawa ada dua Tuhan atau lebih. Jadi kalaulah ada yang berpandangan, manakah mungkin dunia dan alam yang begitu besar, langit yang begitu luas, bumi yang begitu terbentang luas ini, takkanlah Allah Maha Esa saja menguruskannya. Dan lantas dia membuat teori hal ini tak mungkin yang Esa secara tunggal melakukannya. Pasti ia memerlukan sesuatu yang lain atau disandarkan kepada Tuhan lain. Mustahil dikaitkan benda itu kepada kebesaran, keagungan Maha Pencipta. Oleh itu tuan-tuan, dalam perbahasan ni kam munfasil farzat, yakni tak boleh diterima berbilang-bilangnya zat Allah itu seumpama adanya dua Tuhan ataupun lebih. Perkara yang ketiga, apabila membahaskan wahdaniyah zat, wahdaniyah sifat dan wahdaniyah af'al, perkara ketiganya yang ditolak apa dia? Kam muttasil pada sifat, yakni berbilang-bilangnya sifat Allah Ta'ala dari satu jenis, seperti adanya dua kudrah atau lebih, adanya dua iradah atau lebih, dan begitulah seterusnya. Maka di sinilah yang dikatakan dari sifat Allah itu tetap dikaitkan dengan Esa, bukannya berbilang-bilang. Dalam hal ini ada dibahas bahawa kam muttasil itu adalah atas sesuatu yang mempunyai beberapa juzuk, sedangkan sifat tidaklah seperti itu. Dan dijawab bahawa para ulama menetapkan keadaannya yang berdiri dengan satu sifat, dengan satu zat, pada kedudukan takarrub, yakni benda yang tersusun. Ya tuan-tuan dan puan Allah, kudrah Allah menghendaki sesuatu itu, maka terjadilah ia dengan kehendaknya berdasarkan kudrah dan ilmunya. Seterusnya, pandangan yang juga ditolak apabila membahaskan tentang wahdaniyah sifat ini adalah kam mumfasil pada sifat, yakni bahawa ada bagi selain Allah satu sifat yang menyerupai sifat Allah Ta'ala, ya. Seperti kudrah Allah Ta'ala, atau ada baginya iradah yang dengannya dia dapat mengkhususkan sesuatu dengan sebahagian benda yang mungkin, benda yang boleh terjadi, atau ada baginya ilmu yang meliputi segala sesuatu. Maka dua kam ini ternafi dengan wahdatus sifat. Itu tuan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nak memberikan penegasan bahawa sifat bagi Allah itu juga bersifat dengan Esa, tidak berbilang.
Manakala dari sudut perbuatan, perkara yang ditolak oleh perbahasan ulama ini adalah munfasil pada af'al, yakni bahawa ada bagi selain Allah suatu perbuatan di antara beberapa perbuatan atas jalan menjadikan. Hanya saja dinasabkan perbuatan itu bagi selain Allah atas jalan usaha ataupun ikhtiar. Kam ini ternafi dengan wahdah af'al, dan pada penafian kam ini terdapat penolakan atas pandangan Mu'tazilah yang berpendapat bahawa hamba itu menciptakan perbuatan dirinya yang ikhtiariyah. Walaupun ada pandangan manusia melakukan sesuatu, maka sesuatu yang dilakukan oleh manusia adalah sesuatu pilihan, adalah sesuatu yang boleh diusahakan. Maka adakah yang sesuatu pilihan yang diusahakan itu, maka orang-orang Mu'tazilah berpandangan itu perbuatan atas kehendak makhluk. Maka ada pandangan di kalangan ulama usuluddin, apabila seseorang itu sebagaimana Mu'tazilah menyatakan di kalangan makhluk boleh memikir, boleh berusaha, boleh memilih apa yang dia nak buat, yang dikatakan tidak tertakluk kepada ketetapan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat yang menyatakan pandangan ini membawa kepada kekafiran. Manakala ada pendapat yang menyatakan pandangan seperti itu tak jatuh kafir, kerana ia berpandangan ada di kalangan makhluk yang boleh untuk memilih sesuatu, ikhtiarkan sesuatu. Ini pandangan yang kedua yang menyatakan orang yang seperti itu berpandangan tidak menjatuhkan kepada kategori ataupun kedudukan menjadi seseorang itu kafir. Itu adalah pandangan yang mu'tabar. Walaupun ada pandangan yang menyatakan makhluk ini buat apa saja tetap tertakluk kepada perbuatan Allah, yang tak boleh nak ditolak tentang hal berkenaan. Itu pandangan satu pihak lagi. Namun mereka tidaklah kafir dengan yang demikian, kerana mereka ada memberi pengakuan bahawa kemampuannya atas yang demikian adalah juga dari Allah Ta'ala. Dan sebahagian ulama ada yang mengkafirkan mereka dan menjadikan golongan Majusi lebih berbahagia keadaannya berbandingkan dengan pandangan Mu'tazilah tadi. Kerana golongan Majusi berkata dengan dua yang memberi bekas, sedangkan Mu'tazilah menetapkan pemberi bekas yang tak ada batasnya. Akan tetapi yang rajih bahawa mereka itu tak jatuh hukum kafir. Jadi kalau ada pandangan makhluk boleh membuat sesuatu atas usaha ikhtiarnya, pandangan ini yang sahih, yang mu'tabar, yang rajihnya tak jatuh hukum kafir. Dalam perbahasan ini tuan-tuan, zat isinya Allah pada af'al, ia hanya dalam perkara yang dikatakan dalam kam munfasil. Manakala pada kam muttasil, para ulama mengakui bahawa terdapatnya berbilang-bilang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan perkara ini wajar diperakui. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala dari sudut perbuatannya, Allah berbilang-bilang dari sudut perbuatan, dari sudut mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, menyusun, mengatur alam ini, meletakkan sesuatu kehendak, takdir dan qada antara makhluk yang berbeza-beza. Dari sudut kam fasilnya itu diperakui, yang di sini adalah boleh diterima bahawa Allah Subhanahu wa taala berbilang-bilang dari sudut perbuatannya itu dari sudut kam muttasilnya. Yang ini yang dibahaskan di kalangan para ulama usuluddin.
Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan dalil wahdaniyah berdasarkan makna yang dimaksudkan di sini, yakni wahdatuz zat dan sifat, dengan makna ketiadaan yang membandingi pada keduanya adalah bahawa kalau Allah itu berbilang-bilang seperti adanya dua Tuhan, nescaya tidaklah didapatkan sesuatu dari alam ini. Akan tetapi tidak adanya sesuatu dari alam ini adalah batil, kerana alam ini sudah wujud, maujud dengan penyaksian mata kita. Jadi dalam perbahasan ini dijelaskan lagi di kalangan para ulama, kalaulah dari sudut wahdaniyatiz zat dan sifat itu boleh dikatakan ia berbilang-bilang, maka sudah pastilah dalam berbilang itu seperti umpama wujudnya dua Tuhan. Apabila wujudnya dua Tuhan, maka sudah pastilah kehendaknya berbeza. Ada satu Tuhan yang nak alam ini diwujudkan, mungkin satu Tuhan lagi tak nak alam ini diwujudkan. Sedangkan kewujudan alam dah terbentang ada. Jadi nak menafikannya ialah mustahil ada wujud berbilang zat dan berbilang sifat. Ini gunakan hujah logik pula. Dalam hujah logik yang digunakan oleh ulama usuluddin, kalau Allah itu ada dua atau lebih, pastinya setiap sesuatu itu ada kehendak masing-masing. Untuk menjadikan sesuatu sama kehendak hampir mustahil. Sebagai contoh, satu Tuhan nak adanya bumi, satu Tuhan lagi tak nak. Satu Tuhan nak adanya langit, satu Tuhan lagi tak nak. Jadi maknanya benda yang nak diadakan itu tak wujud. Kerana satu nak, satu tak nak. Sedangkan realiti yang dah ada, alam, bumi, langit dah ada, justru ternafilah kalau Tuhan itu dikaitkan dengan zatnya berbilang, sifatnya berbilang. Jadi kalau zatnya berbilang, sifatnya berbilang, macam mengiyakan ada dua Tuhan. Sedangkan wujud dua Tuhan itu adalah sesuatu yang mustahil, kerana nak kehendak dua Tuhan dalam satu benda hampir mustahil tercapai. Itu pandangan hujah secara logik akal. Yang kedua, hanya saja berbilang seperti adanya dua Tuhan itu melazimkan tidak adanya sesuatu dari alam adalah kerana Tuhan itu ada kalanya sepakat dan ada kalanya berselisih. Jika sepakat keduanya, maka tak boleh keduanya itu menjadikan alam bersama-sama, agar tidak lazim berkumpulnya dua yang memberi bekas di atas satu bekas. Kita tuan, kita bagi ruang untuk azan terlebih dahulu.
La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah. La illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tambah salawat iman sayyidina wa syarafa innaka la tukhliful mi'ad. Ya tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pandangan yang telah dijelaskan tadi sebelum azan menyatakan bahawa kalau ada dua Tuhan, nak dapatkan kesepakatan adalah suatu benda yang hampir mustahil diperolehi. Oleh itu sesuatu yang tak dapat kesepakatan untuk mewujudkan, menunjukkan adalah sesuatu benda yang juga tertolak kerana benda yang ada ini telah pun wujud. Adanya langit, adanya bumi, adanya matahari dan seumpamanya. Penjelasan yang berikutnya nak menjelaskan lagi, kalaulah Tuhan itu berbilang-bilang, seperti adanya dua Tuhan, melazimkan tidak adanya sesuatu dari alam kerana Tuhan itu ada kalanya sepakat dan ada kalanya berselisih. Jika sepakat keduanya, maka tidaklah boleh keduanya itu menjadikan alam ini bersama-sama, agar tidak lazim berkumpulnya dua yang memberi bekas di atas satu bekas. Dan tak bolehlah keduanya menjadikan alam secara berurutan, bahawa salah satunya menjadikan alam terlebih dahulu, kemudian dijadikan lagi oleh satu Tuhan yang lain, agar tidak lazim menghasilkan sesuatu yang sudah terjadi. Jadi kalaulah menyatakan bahawa berbilang-bilang sifat dan zat itu diterima, maknanya seolah-olah ada dua Tuhan atau lebih. Tuhan yang awal buat sebahagian, kemudian Tuhan yang kedua sambung sebahagian, Tuhan yang ketiga sambung sikit lagi, begitu seterusnya. Ini lagi tak boleh diterima oleh akal. Untuk menjadikan sesuatu itu disempurnakan oleh yang lain, dan nak menunjukkan bahawa ia memerlukan kepada sesuatu yang lain membantunya. Jadi memerlukan sesuatu untuk membantu adalah makhluk. Maha Pencipta tak memerlukan bantuan makhluknya, bantuan sesiapa. Maha Pencipta tak memerlukan. Jadi kalau memerlukan sesuatu, itu bukan sifat Khalik, bukan sifat Pencipta, itu makhluk. Jadi secara aklinya juga dinafikan tentang berbilang-bilang sifat, berbilang-bilang zat itu sesuatu yang dinafikan. Dan tidaklah boleh bahawa salah satunya menjadikan sebahagian dan lainnya menjadikan sebahagian yang lain, ya. Kerana ketika itu lazimlah kelemahan keduanya, kerana tatkala berhubung kudrah salah satunya dengan sebahagian alam, maka dia pun menutup atas yang lainnya jalan dari ta'aluk ataupun jalan yang berhubung kudrahnya dengan sebahagian itu, sehingga tidaklah dia dapat menyalahinya, dan ini adalah suatu kelemahan. Ini pandangan secara logik akal untuk menyatakan bahawa wahdaniyah Allah dari zat, sifat dan af'al itu suatu benda yang wajib diakui, dan sesiapa yang menerima ada berbilang sifat, berbilang zat adalah sesuatu yang tak boleh diterima berdasarkan fakta hujah secara logik akal pula, ya. Seterusnya dibahaskan lagi di kalangan para ulama seperti Syekh Burhan At-Tawarudi, kerana pada keadaan tersebut dikatakan kedua Tuhan itu adalah tawarud, yakni saling mendatangi antara satu sama lain. Kita ingatkan balik tentang benda tadawur dengan tasassul.
benda yang dalam bentuk bulatan ataupun benda yang bersambungan antara satu sama lain. Kedua-dua benda itu tak layak dikait disandarkan untuk Allah, zat yang tak sama dengan makhluk-makhluknya. Jadi kalaulah Tuhan memerlukan kepada Tuhan lain, membantu antara satu Tuhan dengan Tuhan yang lain, itu bukan sifat Maha Pencipta, itu sifat makhluk. Dan jika keduanya berselisih dengan salah satunya, ingin menjadikan alam dan yang lainnya, ingin untuk meniadakannya, maka tidaklah boleh dilakukan kehendak keduanya agar tidak lazim atasnya berkumpul dua yang berlawanan, dan tidaklah boleh lulus kehendak salah satunya tanpa yang lain, kerana lazimnya kelemahan dari yang tidak lulus kehendaknya, sedangkan yang satu itu adalah seumpamanya, kerana dianggap kesamaan di antara keduanya, maka lazimlah pula kelemahan padanya. Oleh itu ya tuan-tuan, nak dijelaskan lagi, apabila saling perlu memerlukan, tolong menolong, lengkap melengkapkan, bukannya menggambarkan kehebatan, kebesaran, ketinggian. Itu menggambarkan kelemahan. Jadi apabila menggambarkan kelemahan, yang lemah itu adakah pencipta atau lemah itu biasa disandarkan untuk makhluk? Jawapannya, benda yang lemah layak untuk makhluk. Untuk Maha Pencipta, gambaran yang sempurna, yang hebat, yang tinggi, itulah selayaknya kepada Maha Pencipta. Justru dalam hal ini, jika satu berkendak, satu tak berkendak, itu menggambarkan kedua-duanya ada kelemahan antara satu sama lain. Dan ada dihikayatkan oleh Ibn Rushdi hafizahullah bahawa jika lulus kehendak salah satunya tanpa yang lain, maka yang lulus kehendaknya itulah yang merupakan Tuhan, bukan yang lainnya. Jadi kalaulah teori lain pula yang menyatakan bahawa kalau ada dua Tuhan, satu Tuhan berkehendak mengadakan, satu lagi tak nak, tapi hakikatnya yang dah pun yang dikehendaki oleh satu Tuhan itu wujud apa yang dikehendaki, itulah sepatutnya yang layak untuk diletakkan sebagai Tuhan. Yang tak nak dan tak berupaya nak menolak, tak layak untuk sebagai Tuhan, tak layak untuk dijadikan sebagai, diangkat sebagai ketuhanan. Justru nak menggambarkan, kalau ada yang menyatakan ada dua atau lebih, maka logik yang diterima oleh Ibn Rushdi pula ialah sesiapa yang menghendaki sesuatu dan terjadi apa kehendaknya, itulah layak untuknya diletakkan sebagai sifat ketuhanan. Yang tak upaya menidakkan atau menafikan, walaupun dikatakan ada Tuhan kedua ketiga, yang itu tak layak untuk diangkat sebagai Tuhan. Justru kembali semula perbahasannya, tetap yang diterima keesaan zat, keesaan sifat, bukan berbilang zat, bukan berbilang sifat. Itu logik yang digunakan oleh Syekh Ibnu Rushdi. Dan dalil ini dinamakan dengan burhan tamannu' kerana keduanya saling mencegah dan saling menyalah. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat yang ke-22, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, law kana fihima alihatun illallah la fasadata. Lantas Allah sendiri yang memberi penjelasan, penegasan dan menafikan mana-mana pandangan yang cuba untuk menyatakan wujudnya berbilang-bilang, ta'addud bagi Allah. Allah pun tegaskan dalam ayatnya suratul Anbiya, maksudnya kalau ada pada langit satu Tuhan, pada bumi Tuhan lain selain Allah, nescaya rosaklah kedua-duanya. Langit pun rosak, bumi pun rosak. Kerana saling takkan sepakat, antara satu sama lain takkan sepakat. Jadi bukannya rosak satu saja, kedua-duanya itu pasti rosak. Justru apa yang kita lihat sekarang, adakah bumi langit rosak? Tak. Oleh itu, kalau ia tak rosak, siapa yang menciptanya? Sudah pastilah wahdaniyah fi zat was sifat wal af'al.
af'al. Itulah yakni Allah Azza wa Jalla. Justru nak dirumuskan penegasan zat yang maha pencipta itu adalah esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Kalau ada berbilang-bilang, hancur alam ini. Langit ini akan rosak, bumi ini akan rosak kerana diuruskan oleh yang berbeza ketuhanan, yang saling tak akan sepakat antara satu sama lain. Akan tetapi ketiadaan wujud keduanya adalah juga batil kerana adanya penyaksian mata terhadap wujud keduanya. Langit, bumi dah pun wujud. Oleh itu kewujudannya pasti memerlukan pencipta, dan penciptanya itu pastinya Allah yang sifatnya Maha Esa. Esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Ya tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan batillah apa-apa yang membawa kepadanya, yakni adanya jenis Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka tetaplah bahawa Allah Ta'ala itu Maha Esa, dan dialah yang dicari oleh hamba-hambanya. Itu tuan nanti Allah Subhanahu wa taala. Dengan keterangan ini maka bukanlah mustahil, bukanlah yang mustahil itu semua Tuhan, melainkan yang mustahil itu adalah jenis Tuhan-Tuhan selain Allah. Itulah yang mustahil kepada pengakuan makhluk adanya Tuhan yang lain dari Allah Subhanahu wa taala, yang disifatkan sebagai berbilang-bilang zatnya, berbilang-bilang sifatnya dan af'alnya, yang itulah yang telah pun kita bahaskan tadi. Ya, maka penjelasan yang selanjutnya, lafaz illa pada ayat tersebut adalah isim dengan makna selain, ghaira, dan bukannya adat istisna, kerana rosaknya maka makna pada ketika itu disebabkan maknanya akan menjadi laukana fihima alihatun laisa fihimullahu lafasadata. Kalaulah ada pada langit dan bumi jenis Tuhan-Tuhan yang tidak ada pada mereka itu Allah, nescaya rosaklah kedua-duanya. Jadi nak tegaskan, kalau bumi ada Tuhan lain, langit ada Tuhan lain, jadi kalau lain daripada Allah lah yang menjadikan langit dan bumi, nescaya langit pun rosak, bumi pun rosak. Justru yang selayaknya yang mencipta langit dan bumi ini hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kepahaman seperti ini akan menuntut kalau ada pada keduanya jenis Tuhan-Tuhan yang ada pada mereka itu, yakni Allah, nescaya tidaklah rosak keduanya. Dan ini adalah juga dikatakan, dan ini adalah batil. Selain Allah yang menciptakan langit dan bumi, suatu yang tak boleh diterima oleh akal. Hanya selayaknya Allah Azza wa Jalla yang wahdaniyatus zat, wahdaniyatus sifat, dan wahdaniyatul fi'l. Itulah yang dirumuskan oleh pengarang berkaitan dengan sifat wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada manfaatnya dari perbahasan kita ini. Yang baik datangnya dari Allah, segala kelemahan kekurangan datang dari saya. Saya mohonkan keampunan kepada Allah, kemaafan tuan-tuan segala terkasar bahasa, terlanjur kata. Allahu a'lam ma'alam, wallahu khairum mimma la a'lam. Jika ada pembincangan tuan-tuan, kalau saya boleh bagi respon dengan izin Allah, saya cuba. Kalau tak mampu, mohon tangguh, minta maaf banyak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في كل مكان وفي كل زمان وخصوصا إلى إخواننا في فلسطين اللهم عليك باليهود المعتدين اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته